Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. DX bentuk dia macam inilah. Ada 3 line, 3 bentuk ni lah. Ada color biru ni, ada color gold dan juga color ni. Tapi kita tunjukkan yang dalam dalam apa ni kata? Dalam platform ini. Okey. So kita ada indicator kalau dekat sini average directional index, yang ini satu lagi nanti saya tunjuk. Okey. Ni kita ada satu lagi DI, ada tak? Directional movement. Kita tak pakai yang atas ni lah. Kita pakai yang ni. Sebab dia dah ada 3 color. ADX, okay, DI length 14 juga. DI ni kita letak color hijau. Yang ni color merah. Ni color hitam. Tebalkan sikit. Okay, selesai. Alright. Ni kita punya ADX dan topik yang kita nak cover adalah topik ni lah. Macam mana kita nak pakai indikator ni dalam mengenal pasti pergerakan harga. Sama ada market tengah membuat arah ataupun dia tengah buat lag-lag je. Dia tak ada ke mana pun. Dia tak tahu nak pergi mana. Tu kita nak kenal pasti Dengan menggunakan indikator ni kita boleh belajar. Sama ada harga tu dia nak buat kelakar ke tak nak buat kelakar. Harga tu nak ke mana? Dia tengah ada momentum nak naik ataupun dia tengah memang nak sideways. Yang itu kita akan cover pada hari ini. Okey. Dia adalah satu sistem pergerakan arah. Dia mewakili ADX, DI plus dan juga DI minus. Ini adalah satu sistem pergerakan arah. Okey, movement. Movement index punya pergerakan lah. Mengenal pasti sama ada pasaran berada dalam trend dan mengkategorikan security berdasarkan ciri-ciri trend mereka. Ini adalah teori macam mana terhasilnya indikator ni. Dia berdasarkan kepada pergerakan positif, pergerakan negatif, pergerakan yang mana banyak antara positif dan negatif. Okey, yang ketiga tu, dan yang last sekali ataupun tak ada pergerakan langsung. Yang tu yang kita nak lihat. Boleh? Ni adalah formula dia. Dia menggunakan 14, period default dia adalah 14. Maksud 14 batang candle yang dipuratakan. So kita boleh pakai kat situ. Okey. Ada yang tanya. Ni soalan yang level-level tinggi juga tau. Ada yang tanya. Contoh, kalau dia kata 14, pakai dekat daily, maksudnya moving average 14, dia reason pakai sebab 2 minggu dekat 14 tu stand for 2 minggu lah. Okay? Boleh tak kalau kita tukarkan dia punya period tu DH4 ikut kepada bilangan candle H4 berdasarkan 2 minggu? Jawapannya boleh dan hampir sama. Faham tak? Contoh Contoh macam ni ADX 14 pakai dekat daily contoh dan kalau kita tukar untuk pakai pakai dekat H4, boleh tak kita pakai dekat H4? Kita boleh pakai. Maksudnya dalam sebatang candle dalam satu hari ada 6 batang candle H4. Okey. Dalam satu hari ada 6 batang candle H4. So, kalau yang ADX ni dia refer kepada 14 hari, so 14 kali dengan 6. So kita akan dapat 14 kali 6 berapa? 72. Tekan kalkulator. 14 kali 6. So 84. So kita ada 84
Nah, batang candle. So kita tukar period 84. Boleh tak pakai? Sama dia punya pergerakan dia. Kalau kat daily, faham tak? Ni, sekejap ni. Kat mana saya tunjuk dekat sini Right. Okay. Macam ni kan. Kita pakai dekat daily untuk yang ini period ni. Okay. So kalau contohnya kita nak pakai dekat tukar period dekat H4 tapi kita kena tukar settingnya 84. So lebih kurang sama dia punya pergerakan. Tapi itu saya tak pernah test dekat bawah ni kat oscillator. Saya test dekat moving average. Alright. Contoh-contoh macam ni. Ni luar sikit kita tu. Saya ada test. Dia punya tu sama je sebab kita membuat purata harga kan. Moving average. Contoh ni moving average. Daily kita pakai tukar. Kita pakai 14. So, dia color warna biru ni. Okay. So, kita markkan satu. Dekat area ni contoh dekat area yang kita lorikkan tu. NZD cap dekat area lorik tu. Kalau daily dekat area lorik tu. Dan kalau kita tukar dekat H4. Okay. Kita tukar kepada 84. Dia area lorik kat sini lah. So, kita tukar 84. Okay, nampak? Area dia sama. Faham tak? Tadi kat area sini yang kita lukis kan? So sama dia punya tu. Faham tak permainan dia ni? Kita orang belajar secara online, learning, so class still proceed seperti biasa. Okay. Sama lah kita kan? Offline punya kelas dah tak ada tapi semua sekali pergi ke online. Faham tak? Korang dapat tak apa yang nak disampaikan ni? Contoh, kebanyakan indikator-indikator tu ditest di daily menggunakan dia punya reason. Kenapa pilih 14? Sebab 2 minggu. Okay, so pakai dekat daily lah tu. Maksudnya ada 14 hari. Kalau kita nak pakai dekat H4, boleh tak? Kalau dekat moving average, saya pernah buat macam ni. So sama je dia punya jawapan. Okay, 84. So kalau contohnya dia break ke bawah tu, maksudnya dia break lah juga. Ni. Kalau contoh kita pakai dekat H1, kira lah 84 kali 24. 24 kali dengan 14. 24 kali 14. So dapatlah untuk H1 punya. H1 kita test pula H1. 24 kali dengan 14. 24 kali 14. So dapat 336. So kita adjust kat sini 336. So kita akan dapat dekat kawasan yang sama juga. Area tu juga. Faham dia punya permainan. So itu nampak dia kita puratakan ikut berdasarkan daripada harga macam itu. Sama je jawapan dia. Okay? Jelas yang tu? Ni soalan level tinggi sikit lah. So maksudnya kita puratakan, maksudnya turun satu tu kali dengan berapa batang candle. Okay? Jom kita masuk ni balik. ADX menentukan sama ada security sedang mengikut trend ataupun tidak. Trend yang kuat hadir apabila ADX tu atas 25 dan tiada trend apabila ADX tu berada di bawah 20. Apabila ADX tu bawah 20, ingat korang dekat ADX tu, dekat label yang bawah tu, indikator sebelah bawah ni, korang markingkan. Level 25 adalah trend start. Trend kuat bermula apabila ADX tu yang kali hitam tu di atas 25. Okay, korang take note yang tu. Dan tiada trend, memang betul-betul sideway teruk apabila dia berada di bawah 20. Itu memang sideway teruk. Tak ada arah. Okay. Tak ada arah yang betul-betul tu bawah 20. Tapi sebenarnya bawah 25 ni pun kita boleh assume dia belum ada satu trend yang kukuh. Okay.
Next adalah kaitan antara DI plus dan juga DI minus. Dua-dua ni ada kaitan. Tadi ADX. ADX dia menunjukkan kepada trend. Trend dah start belum? Bila dia atas 25, okey, trend dah start. Tapi kita tak tahu trend tu menaik ke menurun. Itulah yang kita panggil ataupun next penggunaan dia adalah DI plus dan juga DI minus. Boleh tu dia. Dan ini adalah dia menunjukkan sama ada harga tu, trend tu menaik bullish ataupun bearish. Dia bergantung pada ni. DI plus warna hijau DI minus dia color merah. Tu apabila hijau atas merah, itu maksudnya trend menaik. Okey? Dan apabila hijau berada di bawah merah ataupun merah sebelah atas, itu startnya trend menurun. Okey? First kali korang kena identify ADX tu kat mana. Apabila dia berada di atas 25, dia dah menunjukkan ada trend. Okey? Dan next apabila dia dah break ke atas 25, kita lihat kepada DI plus dan juga DI minus. Apabila DI plus dan DI minus, siapa yang ada kat atas, itulah yang menunjukkan trend sekarang. Okey? Ni gabungan dia, kita akan nampak macam tadi tiga candle, tiga line-line ni. Ada color merah, ada color hijau, ada color hitam. Yang hitam tu ATX, DI plus color hijau, DI minus color merah. Okey. Ni contoh. Di bawah ni dia tiada trend lagi disebabkan ADX berada di bawah 25. Ni, bila dia dekat atas macam ini, hijau atas daripada merah. So itu menunjukkan trend tengah kukuh untuk menaik. Alright. Boleh? Ni apabila dia menurun, yang merah berada di atas, yang hijau tu dia dah start untuk bertukar arah untuk bearish pula. As long as yang hitam ni dia berada di atas 25. Okay. Next adalah extreme level. Di manakah extreme level yang kita nak lihat? Apakah figure ataupun apakah numbers untuk extreme? Korang kalau pakai, ada tak yang trade menggunakan menggunakan ADX? Ada. ADX kalau dia extreme ataupun kita panggil level overbought ataupun oversold apabila ADX berada di atas 45. Korang take note, level 45 adalah level-level extreme untuk ADX. 45 So kat sini. So korang markingkan yang pertama adalah 25. Okey. 25. Next adalah 45. Okey. Ni adalah kawasan ekstrim. So kita mark. Kawasan overbought dan juga oversold. Okey, untuk ni Fazli, kawasan overbought dan oversold ni sama juga function dia. Apabila dia dah break kawasan 45 tu, dia dah sampai dia, itu dia bagi hint kemungkinan price akan melakukan reversal ataupun akan bertukar trend. Okey? Kemungkinan akan berlaku bukan pertukaran trend. Maksudnya apa yang naik pasti akan turun ataupun sideways pula lepas tu. Macam ni kita tengok dia naik sampai satu level dia akan sideways. Okey. Tu di 45. Itu adalah kawasan extreme. Korang markingkan di manakah extreme level dia. 25 starting trend, 45 adalah extreme level. Okey. Macam mana nak masuk buy dan sell? Kita jom tahu. Pertama sekali kita lihat pada ADX. Okey, pertama sekali lihat ADX dan yang kedua adalah lihat kepada yang ini
Contoh contoh macam sekarang. ADX, kita tarik sampai sini sikit Okey. ADX dah berada di atas hitam dan yang warna merah ni berada di atas hijau. So trend dia adalah ke bawah. Okey. Arah dia adalah ke bawah. Arah dia adalah ke bawah disebabkan yang ini. Okey. Bila dia nak start bertukar? Apabila contoh kita nak trade NZ ticket ni, kita tengok tunggu sini. Price sampai ke kawasan ni, kalau dia berlaku ni, hijau cross merah, ADX atas 25, maksudnya trend untuk naik tu ada lagi. Okey, boleh? Dapat ni? Tu adalah penggunaan ADX. Dia ada semua kat situ. Dia merupakan salah satu complete black box yang ada semua sekali ciri-ciri untuk kita exit, untuk kita entry dan untuk kita kenal pasti market tengah buat apa. Tengah trending ataupun tengah senyap. Okey, ni dia punya rumusan adalah berdagang sistem menggunakan ADX ni apabila dia start melebihi 25. Itu dia punya trend. Gunakan persilangan DI plus dan DI minus sebagai signal untuk kita cek peluang entry ataupun exit daripada market. Apabila ADX berada di atas kedua-dua DI dan menunjukkan bacaan yang ekstrim, ini menunjukkan keadaan ekstrim dan amaran untuk correction berlaku. Okey, dia nak turun sekejap. Itu dia punya amaran. Okey, Maizatul Aida boleh? Boleh Maizatul? Alright, next adalah kita cerita mengenai parabolik sah dan juga pengiraan dia dan juga isyarat. Parabolik sah ni ada tak yang guna parabolik sah? Okey, Maizatul, mantap. Bintang, ada bintang-bintang dekat parabolik sah. Masih aktif lagi trading, Maizatul Aida? Okey? Masih Okey, cantik. Parabolik sah, calculation dia, lepas tu macam mana kita nak main dengan dia punya signal. Dia oleh orang yang sama juga. Dia create ADX dan juga parabolik sah. Ia dikenali sebagai satu nama sah ataupun pisah, semua sekali boleh. Sah adalah indikator yang mengikut trend yang mengikuti lengkungan parabola. Okey. Sah juga digunakan sebagai teknik jajaran. Ambil kau jajaran henti. Jajaran henti Jajaran henti dalam pengurusan wang. Sebiji-sebiji dia translate. Maksudnya apa? Kita menggunakan trailing stop. Itu jajaran henti. Jajaran henti dalam pengurusan wang. Dalam kita membuat sistem kita, penggunaan trailing stop kita mungkin boleh pakai parabolik sah. Ini antara benda yang simple. Korang takut nak letak stop loss, benda yang paling mudah untuk kita letak stop loss, gunakan benda alah ni. Simple. Contoh Contoh, korang boleh, apa tadi ada? Kita ada signal apa tadi? Kita ada signal Cat J. Okey, simple ni. Ni menarik. Parabolik sah. P. Okey. Alright. So, korang nampak bintik-bintik ni. Bintik-bintik ni lah adalah kawasan yang mana korang rasa nak letak stop loss. Tu dia inilah kawasan-kawasan yang korang rasa nak letak stop loss. Letaklah. Dekat mana yang korang rasa nak letak stop loss. Ingat parabolik sah paling cantik ketika market dalam keadaan trending.
Kalau dalam keadaan market sideways, memang kita akan nampak sekejap dekat atas, sekejap dekat bawah, sekejap atas, sekejap bawah. Okey, ni kat sini kita boleh letak stop loss. Contoh, price makin turun, kita alihkan stop loss. Contoh starting point stop loss kita kat sini. Kita sell kat bawah ni. Stop loss. Lepas tu follow dia. Follow. Sampailah dia kat bawah. Dan apabila dia reverse je, kenalah stop loss kita. Tapi kita close dalam keadaan yang profit. Dah. Maksudnya dia dah secure dulu position kita. Alright. Mantap signal minggu ni. Bukan signal, ni trade idea. Nampak ayat selamat. Okay. Ni kawasan yang kita target lah. Dia akan sampai. Tengok semalam semalam lah. Sampai dan dia turun. Dan kita tengok pada minggu ni ada 2-3 juga. 2-3. Ambil 3-3. Oi, halober. Halober ambil 3-3. Ikutlah macam ikut sistem korang. Kalau macam kita punya sistem ni, seminggu at least sekarang 3 ataupun 4. Kalau bonus 4 lah. Tapi jarang dapat sampai 4 dah sekarang ni. Kalau dulu rajin. Sekarang ni 3 ataupun 4 lah. Sekarang ni ni 1, yang tadi 2, dah ada 3 Kita tunggu yang ini. Ni 1 lagi. Tunggu dia sampai sini, cantik lah. Maksudnya complete semua ada. Ni dah tengok ada dia react dekat kawasan yang kita markingkan semalam. Okay. Minggu 3 jangan main-main. Betul. Minggu 3 kita paling perform ni. Minggu 3. Ni dia merupakan paling kau-kau orang kata. Okay. Dia merupakan yang paling cun untuk yang ketiga ni lah. Boleh? Saja kat sini. Okay. Kalau tak jadi kena scam. Kalau tak jadi, kan kita boleh kan dah ada ayat kan. Market bukan kita punya. So korang prepare lah. Okay, tapi kita trade berdasarkan numbers. Berdasarkan numbers and fact. Berdasarkan daripada rekod yang kita, sistem kita memberi pulangan yang paling cun, paling kau-kau orang kata pada minggu ketiga. Okay, minggu ketiga kita adalah setakat ni tak pernah lagi kalah minggu ketiga. Maksudnya overall lah. Mungkin ada 1-2 pair yang kena stop loss, tapi overall masih lagi positif. Tu minggu 3. Okay. Minggu paling teruk adalah minggu lepas. Minggu 2. Tu yang kita tak ada position. Tapi memang tak ada position pun. So korang boleh faham dia punya permainan. Korang kena dapatkan numbers dulu. Lepas tu baru trade gunakan duit sendiri. Okay, jom kita sambung ni sikit lagi. Ni dia punya kiraan. Ni matematik dia lah. Ni standard dia punya setting. 0.02, meningkat 0.02 dan benda tu semua sekali 0.2. Okay, ni contoh. Macam mana dia akan plotkan di bawah. Dot-dot ni semua sekali ada berada di bawah candlestick kalau dia menaik dan berada di atas candlestick kalau dia menurun. Okay. Contoh kita buy, kita boleh cari peluang letak stop loss di kawasan-kawasan sini, di titik-titik ni. Kalau price hit dia ke line tu, dia akan close kita punya position. Dia lebih kepada pengurusan untuk exit. Banyak orang gunakan parabolik SAR gunakan untuk exit. So kita boleh memaksimumkan kita punya profit. Okay. Ataupun profit lah, selalunya profit. Ni. Dia berada di atas titik-titik ni, dia berada dalam keadaan bullish. Dia berada di bawah titik-titik ni, dia dalam keadaan bearish. Okay, ni pun bearish. Ni dia memberi idea kalau entry ataupun kita tekan buy dan sell menggunakan parabolik SAR. Tapi saya tak recommendkan Saya lebih recommendkan untuk korang
gunakan pengurusan. Maksudnya macam mana nak exit ataupun nak gunakan function trailing, boleh gunakan parabolic SAR ni. Kalau untuk entry, saya tak gemar sebab dia fail tau. Kalau market tengah dalam keadaan sideways. Macam mana sideways? Sekejap kita dah buy, lepas tu dia turun, kita sell balik. Kalau dia ke kanan dia, buy sell, buy sell, buy sell. Full margin. Okay, tu dia. Ni syarat bearish pula. Kalau price reverse kena dia titik ni, kita close position. Boleh? So rumusan dia adalah parabolic SAR adalah salah satu indikator yang paling cantik ketika market dalam keadaan trending, dan dalam keadaan dia sideways memang fail. Kita boleh gunakan untuk pengurusan untuk memaksimumkan kita punya profit. Kita boleh pakai benda lah ni, parabolic SAR. Cun. Okay Moon, apa jenis indikator kebiasaan abang guna dalam forex trading? Okay, ini jujur, kalau saya salah satu sistem yang saya gunakan, tapi sekarang saya tak guna tapi salah satu sistem yang saya bina dan create, saya gunakan yang ini. Saya buka lah MT4 sekejap ni memang yang saya guna Moon. Sekejap Okey. So, apa yang saya gunakan yang ini. Salah satu dia. Perlu masuk ke MACD. Nak PM personal sebab nak buat retest beberapa teknik, nak tanya pendapat. Okey, boleh, beres. Tadi apa? Nak borak? Tengok dah lupa, hayal lah. Pivot. Ni. Ni saya guna Siapa tu? Moon. Ni saya gunakan ni, lepas tu trade untuk short term time frame di time frame M15. Ada indikator dalam ni. Sekejap, saya buang. Macam mana boleh ada benda lah ni? Okey. Ni yang saya pakai aduh, korang punya GU lagi tu. Ni. Korang punya ingat tak? Siapa ada ingat hari tu? Hari apa lah? Hari Khamis Kan? Ni korang punya apa tu? Teknik ni lah. Kita cari sampai ke atas ni ada kawasan untuk sell. Lepas tu letak ada stop loss kat sini. Ni stop loss kat atas pink. TP kat warna hijau. Ni tempat entry. Dan dia dah entry. Dah sampai ke TP. Lepas tu dia retest balik kawasan tu. Mungkin ada divergent. Okey, ada divergent dekat sini. Ada divergent. Kita dapat second attempt. Dapat second entry. Alright. Boleh. Ni lah contoh. Ni contoh yang cantik yang kita dapat. Okey. Contoh sekarang. Sekarang let's say lah GBP USD kita cari peluang untuk buy. Pivot ni support dan resistance. Kita menggunakan MACD sebagai signal, pivot sebagai level. Okey. Kok Moonwong. Boleh ini jujur ni memang teknik yang saya guna dan salah satu indikator yang saya masih gunakan sampai sekarang. Okey, ni contohnya ada divergent. Ni pun kita nampak ada divergent. Okey. Ini kita ada kawasan entry. Entry kita color, kita buka besar sikit Entry kita color tu. Okey. Dan kita cari kawasan TP. Okey, boleh tekan.
Apa benda ni? Ya Allah. Okey. So kat sini kita punya kawasan dia. So kita tukar color. TP hijau. Okey. Dan kita punya stop loss bawah sini. Korang boleh letak bawah sini boleh. Stop loss. Pink. Pink Mantap. Okay. So kat sini kita dah ada divergent, dah ada level. Kita tunggu dia sampai ke atas ni. Okay. Kalau kita rasa receive dah cantik, kita letak atas ni. Kat R1. Alright. Itu contoh. Ni menggunakan tu lah. Kalau GBP USD kita cek belum buy lah. Ni dia punya salah satu strategi yang saya gunakan lah. Price sampai ke pivot, saya menggunakan time frame M15 dan kat sini saya punya stop loss, tempat entry hijau tu tempat TP. Boleh? Tu antara indikator MACD. MACD lah yang saya selalu gunakan. Boleh? Ada apa-apa soalan lagi? Simpan Khamis nanti soalan. Betul. Kita next webinar hari Khamis. Okey Ramzam, terima kasih Ramzam. Okey, dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. So kalau ada apa-apa soalan boleh type dulu dan kita akan bergembira hari Khamis. Type dulu Kita kumpul soalan, type hari Khamis dan kita akan bergembira pada hari Khamis nanti. Okey Sharon, dan kita lihatlah hasil kita pada minggu ni, hasil memukat kita di sini. Tengok macam mana hasil memukat kita, power tak power. Kalau tak power, kita cakap market bukan kita punya. Kalau power, kita cakap abang dah payung. Okey. Okey Dungat. Hasil tu Ayan. Tengoklah kalau kena stop loss, kenalah. Kalau tak, dah lah. Alright. Terima kasih Fazli, Kian, thank you. Sanbi. Cantik Sanbi. Sanbi lama tak jumpa. Abang Azri, terima kasih. Muhammad Yusri. Chun Jing Fei, mantap. Okey, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bye-bye dan selamat malam. Zuli punya webinar dah boleh bergembira. Okey, Maizatul Aida.